forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Muni tentang isu kata Wan Faizal yang di-Pertua Dewan tiada hak nak halang masuk dari awam atau tempat pegawai. Okey tuan, mari kita dengar respon daripada Iswadi Muni. Dia akan kita komen macam biasa. Wan Faizal rasa dizalimi, larangan Johari. Ahli Penemuan Macang Wan Faizal menyelar keputusan Parlimen dianggap zalim kerana melarang dia berada di beberapa kawasan di Dewan Rakyat. Katanya arahan yang dibuat di Betul adalah bertentangan dengan petua yang sudah menjadi amalan sebelum ini sepatutnya dipatuhi. Jelas Ketua Pemuda Bersatu itu, Lim Kim Sang juga digantung selama 6 bulan namun masih diberi kebenaran berada di tempat duduknya Dewan Rakyat. Cuma tidak boleh terlibat dalam perbahasan. Pada 2018, Lim Kim Sang turut digantung 6 bulan tetapi Pendekar Almin Mulia benarkan dia duduk dalam Dewan tapi tak dibenarkan bersuara. Kenapa ketika ini sebuah kerajaan dikutai oleh dipanggil Ketua Reformasi bukan saja menafikan hak saya membela diri, malah sekarang dilarang sama sekali untuk memasuki memerhati sidang yang sedang berlangsung. Jawapan saya, itu tak ada kena-mengena dengan kerajaan mana ni. Itu bidang kuasa speaker. Kalau speaker kata kamu tak boleh berada di dalam dewan itu, kamu tak boleh berada di dalam dewan itu. Itu bidang kuasa speaker. Yang kamu mempersoalkan tu kenapa? Apa kena-mengena dengan kerajaan Madani? Itu speaker yang punya keputusan. Persoalan utamanya kamu nak berada di situ tu kenapa? Dan persoalan keduanya, kamu menuduh orang dengan surat layang itu kenapa? Yang itu tak pernah orang persoalkan tuan-tuan. Biar kita habis di situ. Ada satu kenyataan daripada pemimpin PN. Anwar lempar sisa, harap orang India makan budi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim didakwa mengabaikan nasib masyarakat India ketika membentangkan Belanjawan 2025. Seorang pemimpin PM membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperuntukkan 600 juta untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara tetapi hanya memperuntukkan 130 juta kepada masyarakat India. Oh, teruknya. Saya risau kerana peruntukan untuk masyarakat India yang termiskin dan terpinggir semakin mengecil dari tahun ke tahun, kata Ketua Penerangan Parti India Malaysia, Sultan Mokiah menerusi hantaran TikTok. Okey, saya jawab. 600 juta untuk Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara ini adalah khazanah negara. Okey. Tetapi bukan 130 juta sahaja kepada masyarakat India. Dijawab oleh pimpinan daripada Parti Keadilan Rakyat, Ahli Parlimen Sungai Buloh, Ramanan menjawab, belanjawan sisih orang India, Ramanan ingat jangan putar belit. Belanjawan 2025 untuk semua lapisan masyarakat tanpa membezakan mana-mana komuniti. Jelas Ar-Ramanan. Bagi komuniti India, sudah banyak kali Perdana Menteri sudah cakap, tak nak pecah-pecahkan peruntukan ikut komuniti setengah pihak saja. Dia cakap komuniti setengah pihak saja. Dia cakap 130 juta saja bagi komuniti India. Adakah ini maksud peruntukan yang disediakan untuk kesihatan bukan komuniti India? India tak dapat. Apa maksud dia tu? 64 bilion untuk Kementerian Pendidikan. Adakah pendidikan itu khas untuk sekolah kebangsaan atau Cina saja? India tak dapat? Tidak. Itu semua untuk komuniti. Dan juga benda-benda kita nak sebut STR ke, kita nak sebut, semua dapat tuan-tuan. Cuma bagi kaum India ada khas sedikit. Ada khas sedikit. Tetapi lain daripada itu still semua sama. Dia macam mana nak kata, kalau dia nak mempolitikkan benda ni macam-macam dia boleh politikkan. Tapi bagi saya yang paling utama adalah bagaimana kita nak tingkatkan bajet yang terbesar pada kali ini kan. Ada orang suruh saya bahaskan bajet. Saya tak sempat berkesempatan masa bahaskan bajet. Tapi insyaAllah ada masa nanti saya akan lihat sebab masih dalam perbahasan kan. Masih dalam perbahasan. Okey. Dan bersatu bergolak di Melaka. Undur Yadzil Akar Umbi mahu Mas Emrianti ketuai Bersatu Melaka. Ketua Bersatu Melaka Dr. Yadzil Yaakob digesa berundur susulan penggantungan bahagian Jasin dan Mas Erianti dicadangkan mengambil alih jawatan itu. Akar Umbi Bersatu Melaka enggan di Kelabas berkata penggantungan itu menunjukkan kelemahan Yadzil yang juga Ketua Perikatan Nasional Negeri mentadbir dan menguruskan bahagiannya sendiri. Kita perlu seorang nahoda baru yang lebih kuat dan cemerlang dalam menguruskan parti. Kita ada Mas Arianti Samsudin, individu cukup berpengalaman dalam politik dan beliau pada saat ini mesti mengambil alih tampuk kepimpinan. Katanya, Mas Arianti adalah ahli Parlimen Masjid Tanah dan bakal mengetuai wanita bersatu setelah Rina menarik diri daripada mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti bulan depan. Terdahulu Yadzil mendakwa kedudukan yang memegang jawatan tertinggi parti itu menyebabkan menjadi sasaran awan sehingga bahagian diketuainya digantung minggu lalu.
Jazir berkata sebagai calon pimpinan tertinggi Bersatu yang diramalkan pasti menang pada pemilihan parti bulan depan, ada usaha menggagalkan kejayaannya. Semalam FMT melaporkan bahagian Jasin digantung dipercayai berpunca ada cawangan yang gagal mengadakan mesyuarat. Sultan Agong Hamzah memaklumkan perkara itu menerusi surat bertarikh 14 Oktober serta pengambilan Bersatu Jasin diambil oleh MPT. Terima kasih. Sumber parti memberitahu FMT keputusan itu diambil setelah siasatan mendapati ada cawangan tidak mengadakan mesyuarat berbeza dengan laporan bahagian kepada ibu pejabat. Sementara itu, Akang Ubi turut menggesa Tangga Batu digantung kerana mendakwa mesyuarat peringkat cawangan tidak cukup ahli dan berlaku penipuan dalam catatan minit mesyuarat. Kepimpinan perlu mengorak langkah mengambil tindakan drastik dengan menyelamatkan Bersatu Melaka dan memperkukuhkan parti di peringkat negeri sebelum kita memasuki PRN. Implikasi kepada perkara ini apa dia, tuan-tuan? Implikasi kalau tak cukup dan ada ahli yang membuat laporan kepada ROS, berkemungkinan besar Bersatu ni boleh dibubarkan. Ini berlaku kepada UMNO pada tahun 1988 apabila perkara ini dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa memang ada beberapa cawangan daripada bahagian UMNO yang tidak kawasan yang tidak mengadakan mesyuarat dengan betul, dan akhirnya UMNO telah diharamkan sehingga wujudnya UMNO baru pada 1988. Implikasi dia besar. Tetapi yang lagi besar adalah bagaimana pertembungan di dalam Bersatu itu sendiri. Saya kata pertembungan itu sehingga membawa kepada perpecahan yang amat besar. Dan perpecahan itu lebih jelas apabila geng yang saya kata ada dana itu, dananya telah dibekukan. Yang ini tak keluar lagi berita, tetapi berkemungkinan tidak lama lagi akan ada usaha untuk freeze account mereka ahli politik yang terlibat dengan 6 house diserbu lagi. SPRM serbu 6 lagi safe house terkait ahli politik. 6 lagi safe house diserbu SPRM kerana disyaki mempunyai kaitan dengan ahli politik berkaitan dengan kes rasuah konsesi pelaburan Lombong Pasir. Premis berkenaan melibatkan sebuah unit kediaman dan 5 pejabat di sekitar Kuala Lumpur pada 16 hari bulan lalu. Jumlah keseluruhan premis diserbu dan digeledah oleh SPRM adalah 9 lokasi di ibu negara dan setakat ini belum lagi diketahui sama ada terdapat sebarang rampasan wang atau dokumen. Ini kerana tindakan masih diambil oleh SPRM. Sumber itu berkata penggeledahan itu susulan tindakan penggeledahan SPRM sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemukan sejumlah wang asing bernilai 5 juta ringgit. Selain itu, rentetan penggeledahan SPRM di 2 lagi penyimpanan keesokannya menemukan wang tunai bernilai kira-kira 321,000. Pada 14 Oktober, Azam Baki memanggil 15 saksi berkait kes rasuah tersebut. Tuan dah jumpa ke siapa kroni Azmin tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan dah jumpa ke? Ke belum lagi? Kan saya kata hari tu kan, COO MBI. Siapakah COO MBI tersebut, tuan-tuan? Kan saya kata COO MBI ditahan 7 hari. Kan bekas COO MBI ditahan 7 hari. Bekas Ketua Pegawai Operasi Menteri Besar Selangor MBI ditahan reman sekali lagi hari ini bagi membantu siasatan kes Menteri Besar Selangor diperbadankan. Siapakah COO MBI ni, tuan-tuan? Google lah, tuan-tuan jumpa. Dan dia juga merupakan kroni Azmin. Sangat rapat dengan Azmin. Sangat rapat. Dan merupakan salah seorang malah saya nak cerita kan. Tetapi pertembungan di antara dua camp di dalam Bersatu ini, kita nak tanya soalan, siapa sebenarnya yang pecah rahsia ni? Benda ini memang ada pada SPRM sejak tahun 2015, 2018 pun dah ada. Pendedahan itu dah ada. Soalannya, siapa yang pecah lubang? Kan? Siapa yang pecah lubang? Dokumen itu daripada mana? Saya kata bahawa dia ada camp Azmin dan dia ada camp selain daripada Azmin. Ada orang kata Hamzah, ada orang kata, sebab tu dengan nyata salah. Tetapi dia ada camp Azmin. So sekarang ni dia nak kenakan camp Azmin. So macam mana nak kenakan camp Azmin? Salah satunya ini. Kedua, kita tengok Bersatu tadi diharamkan pula, digantung di Jasin. Ini tim-tim Azmin yang juga pro Azmin yang dilihat akan berpotensi menggugat kedudukan top 3, top 5, top 6 di dalam Bersatu.
So dengan penggantungan ini, wang dana tak boleh keluar, dana tak boleh dimainkan, duit tak boleh keluar, ada kemungkinan kalau keluar kena freeze. Cuma isunya sekarang ni macam mana nak kaitkan 5, 6, 7, 8 safe house itu kepada Azmin. Itu soalan. Macam mana dia nak kaitkan kepada Azmin? Yang tu timbul persoalan. Terima kasih 6,000, 7,000 orang menonton kita. Macam mana dia nak kaitkan rumah itu kepada Azmin? Dia kelicikan diorang ni tuan-tuan. Kelicikan geng-geng Azmin ni. Saya bukan tuduh Azmin. Saya kata kelicikan kroni-kroni ni adalah mereka tak ambil duit itu dan masuk dalam akaun. Mereka tak ada money trail. Even apartment yang dijadikan safe house itu pun disewa menggunakan company-company itu. Kan saya kata saya pernah dedahkan dahulu. Seorang yang mengatakan beliau telah di-scam oleh Azmin. Tetapi Azmin personally kecuali sekali dua pernah jumpa dia. Yang lain dia hantar budak dia. Dan budak ini selalu hantar budak-budak muda, AMK. Even yang budak yang scam dia pun AMK juga. Yang ni pun CEO ni bekas AMK lah ni. Angkatan muda. Kami dulu panggil kartel, geng-geng kartel. Inilah dia. Ni geng-geng kartel yang kami lawan dulu tuan-tuan. Now tuan-tuan nampak kami kena berdepan dengan orang yang ada dana juta-juta, sedangkan kami dana pun tak ada. Laptop pun duit sendiri tuan-tuan. Kan? Apa orang kata, nak buat sistem pun sendiri. Tuan-tuan, parti tak pernah bagi duit pada saya untuk saya set up studio saya. Never, not a single cent pun parti pernah bagi pada saya. Tapi kami buat juga. Kerana apa? Kami tahu. Kami buat kerja kerana kami nak rakyat ini lebih baik. Biar kami korbankan duit kami sendiri. Dan derma daripada tuan-tuan dan perempuan jugalah. Terima kasih saya ucapkan. Sebenarnya 100% sama ada duit saya sendiri ataupun derma daripada tuan-tuan dan perempuan. And that's okay. Saya pun tak terhutang budi dengan sesiapa dan orang pun tak boleh claim apa-apa. Alah, so dia kau sembang lah, aku bagi duit kat kau dahulu. Tak. Parti bagi duit kau. Tak ada. Saya tak ada. Kita saya baca detail lagi. Tuan Yang di-Pertuan Dewan tiada hak nak halang masuk gerai awam atau tempat pegawai. Peraturan mesyuarat yang mana jelaskan hal tersebut. Tuan Yang di-Pertuan Dewan tidak boleh halang menggerakkan bebas mana-mana individu yang ada kebenaran masuk ke blok utama dan apalagi ahli parlimen yang sah dipilih oleh rakyat. Itulah kata Faizal. Faizal patutnya kau dah kena gantung rehatlah kat rumah tu dulu. Janganlah duduk pergi kat parlimen tu. Semak lah orang tengok semua. Akhirnya kami itu menyokong kerja apa pada Dapat Menok. Assalamualaikum.